Baiklah. Jadi bi'ah salihah, environment, suasana salihah yang baik, yang hidup dengan, okey tak live ni? Okey ya? Okey. Alhamdulillah. Upah di akhirat insya-Allah, pahala okey. Jadi apa ni? Bi'ah salihah, environment salihah yang mematuhi syariah, yang ada roh-roh Islam. Bi'ah yang baik, kesimpulannya macam tu lah kan, yang kita faham, betul tak? Ramai orang bila kita tanya macam mana nak wujudkan bi'ah salihah, kena asing lelaki perempuan, dia kata. Apa maksud bi'ah salihah? Ikhtilat. Dia nampak ikhtilat tu je. Sebenarnya bi'ah salihah ni sangatlah umum. Baiklah. Yang pertama, Ustazah nak bagi faham gambaran pentingnya bi'ah salihah. Pernah dengar tak kisah seorang lelaki yang bunuh 99 orang? Pernah dengar kan? Kisah tu daripada siapa? Para ulama' ke daripada siapa? Kisah itu datang daripada hadis Nabi yang sahih ya. Riwayat yang sahih daripada Nabi SAW. Nabi bercerita kepada sahabat, suatu ketika dahulu ada seorang lelaki yang telah membunuh 99 orang manusia. Kat sini ada tak orang pernah bunuh seorang? Tak ada. Kita dengar 99 orang sebab kita dah biasa dengar cerita tu, kita rasa macam biasa. Tapi sebenarnya bunuh satu nyawa pun sebenarnya dah berat. Betul tak? Ini nak kata betapa hatinya tu tahu macam mana. Tak ada perikemanusiaannya, bunuh tu jadi perkara biasa. Sampai dia dah bunuh bukan 10 orang, bukan 20 orang, tapi 99 orang. Dia jumpa Abid, orang kuat ibadah. Wahai Abid, aku nak bertaubat, aku dah bunuh 99 orang. Abid jawab apa? Ya Allah, dosa kamu besar sangat. Dosa kamu ni sukar untuk diampunkan. Dia pun bunuh Abid tu. Cukup satu orang. Dalam nak bertaubat ni, tapi ada rasa marah, ikut lagi hawa nafsu dia, bunuh cukup satu orang. Kisah benar ni. Bukan dongeng, bukan dicerita daripada turun-temurun daripada hadis Nabi SAW. Lepas tu dia jumpa orang alim. Ada lagi perasaan nak hijrah ni. Kalau nak ikutkan kita dengan pembunuh tu, insya-Allah lebih baik kita lah. Bukan nak perasan. Kita tak sampai tahap bunuh orang. Kita di kalangan kita ada yang melakukan ikhtilat secara sembunyi-sembunyi. Maksiat tengah-tengah malam. Betul tak? Ada yang senyap-senyap tengok benda-benda yang lucah contohnya. Ada tengah-tengah malam telefon awek dia. Buat maksiat begitulah. Dedah aurat, macam-macam lah. Tapi tak sampai tahap bunuh orang. Jadi hati kita siapa ada niat hijrah, subhanallah, hijrahlah nak jadi lebih baik untuk diri kita, bukan untuk orang lain. Dan hadiah yang paling besar untuk ibu dan ayah kita. Baiklah. Cerita tadi tu, dia pun jumpa orang alim, betul kan? Dia tanya, dia cakap kepada yang orang alim, ya Allah, aku nak berubah, aku nak berhijrah. Orang alim tu kata, orang alim, orang yang berilmu, dia jawab lain kan? Sebab hadis Nabi SAW, hadis kursi, Allah kata, sekiranya hamba-Ku mendatangiku dengan dosa seluas lautan, ketahuilah bahawasanya pengampunan aku lebih luas daripada itu. Sekiranya hamba-Ku datang kepadaku dengan dosa penuh antara langit dengan bumi. Manusia tak pernah sampai ke langit lagi ya. Kan? Tak pernah sampai ke langit. Langit tu tak tahu tinggi mana. Langit pertama tak boleh cecah lagi. Kalau penuh antara bumi sampai ke langit, ketahuilah bahawasanya pengampunanku lebih luas daripada itu. Hebatnya. Kalau datang dengan berapa gunung pun pengampunan Allah lebih besar daripada itu. Masya Allah. Pengampunan Allah tidak ada batasan. Lepas tu, apa cadangan orang alim tu? Kamu perlu berpindah daripada kampung kamu ke kampung orang-orang yang soleh. Sekarang kamu sedang berada di sebuah perkampungan, environment yang rosak, yang jahat, bunuh, rompak, apa semua tu biasa. Sekarang kalau kamu betul nak hijrah, kamu perlu berpindah ke sebuah kampung di sana orang baik-baik. Subhanallah. Sebab itu kita kalau nak hijrah, kita kena buat perubahan. Kita kena buat pengorbanan. Kadang kita kena pilih kawan. Kita kena tukar kawan. Bukan kita kata buang kawan ya. Siapa yang berkawan dengan kaki jalan, dia asyik berjalan. Hujung minggu tahu nak berjalan je. Minggu ni nak jalan mana ya? Betul tak? Ada yang gelak tu, mungkin dia kaki jalan. Okey, tapi kalau dia tanya jalan mana? Minggu ini kita pergi 5 buah masjid. Tak apalah. Kaki jalan masjid. Masya Allah. Okey, iyalah tu kan. Baiklah. Kalau kawan dengan kaki shopping je lah. Duit allowance tak masuk lagi. Tapi dah tengok kau nak beli apa. Tengok ni Lazada. Lepas tu tengok ni. Duit tak ada lagi. Tapi dah window shopping kan.
Kalau kawan dengan kaki ngumpat, memang ngumpat lah. Mengata. Siapa kawan suka kaki gosip, tak habis-habis cerita. Kau dah baca troll Datuk Seri Najib? Macam tu kan. Kau dah baca ni, kau dah tengok ucapan apa ni, berapi, siapa lagi? Kau tengok Tun Mahathir. Tengok Azmin Ali. Dia punya ucapan dia power. Tengok balasan. Tak habis-habis. Orang yang kaki politik. Betul tak? Semua benda nak politik. Ada budak hilang. Salah kerajaan. Ada makcik hilang pendapatan. Nasi lemak tak laku. Salah kerajaan maksudnya. Ada orang fikir politik je dalam fikiran dia. Semua dikaitkan dengan politik. Masya Allah. Baiklah. Jadi kalau kita perasan tak, kita sangat terpengaruh dengan environment, sangat terpengaruh dengan kawan kita. Cerita tadi tu tak habis lagi, betul tak? On the way dia nak pergi, dia meninggal dunia. Lepas tu datanglah malaikat rahmat dengan malaikat azab. Malaikat rahmat kata, hamba Allah ini akan diuruskan olehku. Malaikat azab kata, ia urusanku. Dia telah melakukan dosa sekian. Kemudian Allah perintahkan apa? Supaya mereka mengukur jarak. Dia beza 1 jengkal saja jarak, dia lebih mendekati perkampungan orang yang baik. Beza 1 jengkal. Lalu Allah mengampuni lelaki tersebut dan insya-Allah maksud dengan rahmat Allah dia dicatat sebagai ahli syurga. Masya Allah. Dia belum melakukan hijrah, tapi dia berniat untuk melakukan hijrah dan dia telah menempuh jalan-jalan hijrah. Subhanallah. Dan Ustazah percaya pada malam ini yang datang ni ataupun yang tengok live tak dapat datang, kenapa masih kekal untuk tengok? Sebab kita ada niat untuk melakukan hijrah. Kalau kita mati, mudah-mudahan Allah mengampuni kita. Tapi jangan buat main-main. Ustazah kata niat jadilah. Sebab Allah tahu siapa yang mempermainkan hijrah, mempermainkan istighfar, memainkan taubat. Awal-awal lagi hijrah dia telah pun ditolak. Tapi niat kita tulus, mungkin tak cukup kuat. Betul kan? Subhanallah. Jadi Ustazah nak bagi faham lagi betapa pentingnya environment ni akan mengubah kita. Kenapa penting kita wujudkan bi'ah salihah di dalam universiti kita ni. Ustazah dulu, contohlah, selalu suami Ustazah, Cik Tengku tu kan, kadang dia ceritalah isu-isu gini gosip lah sikit kan. Okey, masalah pelajar nak masuk payah, ada isu tu, ada masalah ni, masalah. Tak adalah masalah sangat. Biasalah kan perkongsian. Ustazah kata, Masya Allah, mana-mana tempat menuntut ilmu, mana-mana tempat yang kita kata menuntut ilmu, kalau di situ tidak ada bi'ah salihah, rahmat Allah takkan datang. Kita selesai suasana bi'ah, dan bi'ah salihah ini perlukan kerjasama daripada top management, daripada dekan, betul tak? Dekan Profesor Dr. Ruzainah, betul kan? Subhanallah, Ustazah kenal, pernah pergi rumah dia. Baiklah, daripada dekan, top management, daripada semua pihak, kemudian pergi kepada student, kemudian pergi pada staff, betul kan? Ustazah dulu pernah belajar di Kuza. Masa Ustazah belajar di Uniza tu, Kuza ni kan, Uniza, ketika itu sistem pentadbiran, orang yang mentadbir ketika itu orang yang mengutamakan bi'ah salihah. Diberi arahan kepada guard. Tahu tak antara tugas guard? Selain daripada guard yang jaga kat depan, okey, yang kat tangan, selamat datang semua. Bila waktu lapang, guard akan pusing. Guard akan menahan mana-mana pelajar wanita yang tak pakai stokin. Bagi denda. Maksudnya kerjasama tu diberi arahan daripada top management, tegur. Pakaian yang menjolok mata ataupun pakaian ketat, guard tu diberi kuasa kepada mereka untuk menjalankan amar makruf nahi munkar. Seronok tak? Best kan? Maksudnya diberikan kuasa, Masya Allah, sampai guard tu boleh tegur. Kamu tak pakai stokin? Lepas tu dia keluarkan, dia bagi teguran, lepas tu bagi macam surat peringatan. Macam tu lah. Jadi suasana ketika itu kita rasa macam, ya Allah, kita memang nak, kita pelajar tapi kita terhad. Tapi bila top management di atas bagi sokongan, ada berapa guard bila tengok duduk berduaan, guard pergi tegur. Dan benda ni diberi pengumuman. Semua pelajar kita akan bina, diberi kefahaman, kita akan bina keluar surat bi'ah salihah untuk universiti kita, dilarang sekian. Etika pemakaian sekian. Siapa yang tidak mematuhi, guard maksudnya boleh menjalankan tanggungjawab mereka, mereka diberikan amanah sekian. Subhanallah, seronok tak? Seronok kan? Jadi kita berada dalam situasi tersebut. Baiklah, bila sebut pasal bi'ah salihah, dia berkaitan yang pertama pergaulan.
Yang kedua, pakaian. Yang ketiga, tempat yang sedang kita berada ni kan. Itu secara umum. Ustazah nak sebut yang pertama pasal pergaulan. Pergaulan ni, yang pertama kamu dengan pensyarah. Kamu dengan pensyarah lelaki, kalau perempuan panggil apa? Panggil sir ya. Sir. Tak ada panggil abang-abang ya. Panggil sir. Panggil sir tu macam mana nada tu? Sir. Sir. Kena dengan nada yang tegas. Jangan melunakkan suara. Sir. Macam tu kan. Sir, 2, 3, 4. Okey. Kalau pensyarah perempuan pula, kita panggil apa? Madam. Betul kan? Sir, madam. Masya Allah. Panggilan sangat mempengaruhi. Sangat mempengaruhi. Yang kedua, bila kamu jumpa pensyarah kamu, pensyarah seorang-seorang dalam bilik, kamu masuk seorang-seorang ke? Contoh pensyarah lelaki. Kamu ada urusan tentang assignment. Kamu akan masuk, kamu pula seorang. Pensyarah apa kata? Masuklah. Mari duduk depan saya. Kamu nak masuk ataupun kamu kata, okey nanti ya sir, nak cari kawan jap sebagai teman. Faham tak? Sama juga. Bila kamu pelajar lelaki, nak jumpa madam. Madam seorang-seorang dalam bilik tu. Kamu nak masuk ke? Boleh jadi tak ikhtilat berlaku? Walaupun itu sir, walaupun itu madam, tetapi antara perempuan lelaki, bila hanya berdua je dalam tempat yang tidak dinampak oleh orang luar, kita kata, tak kawan nak syak, ini pensyarah kot. Tapi banyak mana ikhtilat ataupun pelanggaran syar'i ataupun pergaulan di luar batasan berlaku di antara pelajar dengan pensyarah. Betul atau tidak? Betul kan? Betul. Jadi kena jaga batasan tu. Kalau kita dah tahu bilik pensyarah lelaki tu jauh, bukan duduk ramai-ramai dan dia seorang, cari kawan terus untuk teman. Kau teman aku jap, nak ada bincang dengan sir tu kejap. Sir panggil aku lah, aku ada hal, aku ada masalah sikit. Hari tu ni. Terus cari kawan. Sama juga lelaki. Ini kena jaga. Ustazah sebut ni sebagai panduan. Kalau kita dah buat timbul juga fitnah dan sebagainya, kita tak bersalah kan. Baiklah, itu jumpa pensyarah dengan pensyarah, mesej dengan pensyarah pun sama. Kadang mesej pensyarah tu kan lemah lembut je ayat tu. Kena kawal bentuk mesej kita, ayat kita straight to the point. Betul kan? Telefon pensyarah. Sesuai tak kita telefon malam-malam? Tak sesuai kan? Ada usaha macam mana pun, kita tunda pada esok.